على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita ini, alhamdulillah. Ke surah 41, 42. Tawassul yang dilarang. Kita masuk dalam bab tawassul yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil nama dia at-tawassul al-mamnu', at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang. Agama ni kalau dilarang satu benda mesti ada pasal. Pertama adalah hal akidah. Sebab benda yang sangat halus dalam Islam ni adalah tauhid. Jadi tauhid ni dia benar-benar kena jaga. Pasal itu secara ilmu, secara kesimpulan dia, kita katakan bahawa ilmu yang tidak ada khilaf adalah ilmu tauhid. Dalam tauhid, di sisi mazhab Ahlus Sunnah, hadis-hadis yang dhaif tidak boleh dipakai sebagai dalil tauhid. Tak boleh pakai. Ahlus Sunnah mensyaratkan dalam tauhid, hadis-hadisnya mesti wajib sahih. Sama ada dia mutawatir ataupun dia hadis yang ahad, dia mesti memenuhi syarat hadis-hadis sahih. Pasal itu dalam akidah Ahlus Sunnah, tauhid dia tidak boleh qiyas. Tak ada qiyas. Dia mesti difahami seperti dalil itu. Mu'tazilah kita belajar. Mu'tazilah dia apa, kita kata dia lebih dia lebih nak jaga lagi. Sehingga kan dia nak jaga tauhid, hadis ahad pun dia tak mau. Dia mau hadis yang mutawatir sahaja. Ahlus Sunnah menerima hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang tidak ramai. Dia Mu'tazilah, tujuan dia letak syarat tu dia nak jaga akidah. Tetapi dia mungkin terlupa ataupun dia terlepas pandang, kalau dia menolak hadis ahad, dia menolak keadilan para sahabat. Sebab di sisi Ahlus Sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat ni kesemuanya adil walaupun dia seorang meriwayatkan satu hadis. Walaupun dia seorang. Maka nilai sahabat tu tinggi. Mereka adalah ahli surga. Jadi kerana itu, perkara yang kita belajar bersungguh-sungguh adalah daripada urusan tauhid. Tawassul ini berkaitan dengan hal tauhid. Hal nama Allah, sifat Allah, amal soleh yang kita buat untuk Allah. Jadi benda-benda yang macam ni, apabila kita nak bertawassul, kita nak meminta kepada Allah dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Kita baca ayat, kalau antum masih ingat pada muka surat 41, iaitu ayat 35 daripada surah Al-Ma'idah. Muka surah 41 tu 35 daripada suratul Maidah, tafsiran daripada Al-Qatadah. Ini kita boleh semak dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Maka dia kata wasilah artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan padanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang Allah redha. Itu nama dia wasilah. Wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau terjemahan harfiah dalam kandungan tu, wasilah adalah perantaraan. Wasilah, perantaraan antara pihak sana dengan pihak sini, ada wasilah, ada yang menyambung.
Kalau dipaham apa orang lah kata apa, literal kan liberal, literal maknanya faham kosong macam tu kan. Faham motif ayat tu. Dia kata hari ini Allah memberi izin dalam ayat ini, ayat 35 surah Al-Ma'idah, kita mencari perantaraan antara kita dengan Allah. Carilah. Sebenarnya tafsiran dia bukan begitu. Itu tafsiran yang dibuat oleh orang-orang sufi dan juga dibuat oleh orang-orang berfahaman Syiah. Syiah Ja'fariyah ada sikit fahamannya macam ni. Ahlussunnah menyatakan bahawa maksud wabtagu ilaihil wasilah, Allah kata carilah wasilah. Ulama Ahlussunnah kata wasilah di situ Nabi ajar. Kan kita baca doa azan apa? Macam mana doa azan? Allahumma rabbaha lagi ati Muhammadin wasilah. Itulah wasilah. Siapa dia wasilah kita? Nabi Muhammad. Jadi pasal itu kata Qatadah, maksud wasilah di sini ialah amal saleh yang Nabi ajar kepada kita. Amal soleh ni terbagi pada dua. Satu, amal soleh yang kita tahu secara very general, kita tahu dia amal soleh. Tapi ada yang kita tak tahu. Seperti mana yang kita tak apa tahu, iaitu nama-nama Allah. Al-Asma' wal-Husna. Itu boleh dijadikan wirid untuk dijadikan kepala doa, pakai doa, memohon pada Allah. Itu mungkin kita tak tahu. Tapi Nabi beri penjelasan. Nabi bagi jelas. Turun ayat Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dalam Al-Isra. Kita mungkin tak tahu amal-amal soleh yang kita buat ini, pasal kita nak jaga ikhlas kepada Allah, kita tak tahu bahawa amal soleh itu kita boleh angkat dalam doa kita supaya Allah memakbulkan hajat kita. Kita tak tahu. Tapi satu hari Nabi cerita dalam hadis Bukhari berkenaan dengan ada tiga orang yang terperangkap dalam gua itu. Nabi cerita, satu orang dia buat baik dengan mak dia, buat baik dengan pekerja dia, lagi satu orang dia buat baik dengan sepupu dia. Akhirnya bila dia jadi susah, terperangkap dalam gua, dia berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku pernah meninggalkan maksiat kerana takut padamu. Ya Allah, aku pernah buat bir kepada mak aku kerana aku mengharapkan kamu. Ya Allah, aku pernah pulangkan hak orang kerana mengharapkan kamu, ya Allah. Maka hari ini aku benar-benar harapkan kau tolong aku, ya Allah, tolonglah. Maka itu yang para sahabat tak tahu. Maka Nabi cerita balik. Maka itu dinamakan wasilah ataupun tawassul. Seperti Umar Al-Khattab meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib mendoakan supaya hujan turun. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi, dia kata, ya Allah, kami angkat tangan seperti mana kekasihmu ajak kami angkat tangan. Kami berdoa padamu seperti mana kekasihmu berdoa, turunkanlah hujan, ya Allah. Maka dengan berkat itu tiba-tiba mendung dan hujan turun. Ini nama dia wasilah. Kita gabungkan apa-apa yang ada dalam nas agama yang jarang orang tahu, tapi dia wujud. Maka walaupun demikian, dia ada juga yang kita nak baca hari ini, nama dia At-tawassalul mamnu', dilarang. Sebab doa ni ibadat. Kalau sikit racun masuk, dia boleh jadi kelai. Dalam ayat Allah Ta'ala menyebut tentang ud'uni astajib lakum. Lepas Nabi kata ud'uni astajib lakum, Nabi kata sepatah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Permohonan kita kepada Allah adalah ibadah. Pasal itu kita berdoa, dia duduk dalam konteks ibadat, maka ibadat tak boleh reka-reka. Ibadat kalau kita reka, Islam dan agama lain akan naik taraf jadi sama. Reka lah, janji niat kau baik, nak randuk api ke, nak pecah nyok ke, itu dalam senarai agama tak ada. Tetapi kemudiannya ada satu demi satu.
Saya tak tahulah, saya dengar sedikit aja Syekh Ahmad Didat bercakap. Dia cakap orang putih, kita orang hitam tak apa faham. Harap kawan sebelah ni lah duk terjemah. Syekh Ahmad Didat kata apa? Santa dalam Christmas kan 25. Santa kan. Syekh Ahmad Didat kata, how stupid you all. Itu pasal jenis maki saya mudah hafal. Dia kata, awak bodoh sangat ni, dia kata. Tak mana ada Santa dalam Kristian. Tidak ada, dia kata. Tidak ada cerita Santa. Kenapa kamu bikin Santa, dia kata. Ini apa dia panggil apa? Innovation. Innovation. Reka bidah. Reka. Pasal itu tak boleh reka. Pasal itu mesti nak faham ayat Quran, Nabi yang bagi kita faham. Yang duduk depan Nabi para sahabat, yang duduk depan para sahabat ulama generasi pertama. Dan kita nak faham setiap ayat Quran, kita kena lalui sistem itu. Kena pergi generasi pertama, kena pergi pada sahabat, kena pergi kepada Nabi sendiri. Maka kita tengok apa dia yang dikatakan tawassul yang mamnu', dilarang. Yakni dengan memohon kepada orang-orang mati. Dia buat nota kaki kecil di bawah 61, meskipun orang yang mati itu adalah orang yang saleh dan para wali atau bahkan para nabi. Dan nak di atas balik, meminta mereka memenuhi keperluan kita, seperti yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Perbuatan seperti ini termasuk syirik yang akbar, syirik yang besar, dia kata. Pasal apa macam ni tak boleh? Sebab dia akan bawa jejah kepada tauhid. Kita pergi pada orang mati ni dia dah habis, finish, habis, dia dah sampai pada garisan penamat, habis. Agama bagi tahu dia masuk dalam alam barzah, dia disoal siasat. Ayat 100 daripada surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun kan? Mu'min kan Al-Mu'minun. Ayat 100 surah Al-Mu'minun. Ya. Min wara'il barzakhin ila yaumi yub'atsun. Orang mati itu diletak dia di alam barzakh, dan dia hanya boleh keluar daripada alam barzakh apabila berlakunya hari kebangkitan. Ulama-ulama daripada Abdullah bin Abbas, kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Qurtubi, juga dalam kitab Ibn Qayyim Ar-Ruh, semua tafsir apa makna barzakh. Kata Abdullah bin Abbas, barzakh adalah dinding antara alam kita ni dengan alam kiamat tu. Jadi dia tutup dengan barzakh. Semua orang mati duduk di barzakh, mereka tak pergi lagi alam sana, alam hisab. Mereka duduk di alam barzakh. Sampai bila? Sampai berlakunya yaumi yub'atsun, hari kebangkitan semula. Jadi mereka apa mereka buat? Dua, Nabi cerita. Ima diazab, ima dapat nikmat. Yang azab cara azab, nikmat cara nikmat. Jadi bila kita nak komunikasi dengan dia ni? Bila dia dapat nikmat, salah satu nikmat yang ada dalam hadis, dia dapat dikatakan kepada dia, rehatlah kamu seperti mana rehatnya orang saleh ataupun pengantin. Dalam Quran kata, di akhir daripada surah An-Nazi'at, apa dia kata? Di akhir surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha, apa sambungan dia? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yab'athu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu cerita orang mati. Mereka yang masuk ke alam ni, mereka kena tunggu sampai hari kiamat, seperti mana waktu siang, waktu fajar keluar, sampai tunggu waktu duha. Itu tempoh dia. Apa mereka buat? Mereka rehat. Kalau itu nikmat. Dan dia pun tak tahu apa jadi. Dia pun tak tahu apa jadi. Tiba-tiba, kalau ini tawassul yang dilarang sebab dia bercanggah dengan nas agama. Kita pergi kepada orang mati, Assalamualaikum. Lepas tu kita kata, Tuan Syekh, tolonglah Tuan Syekh.
Yalah, kalau dia rehat dia tidur. Dia cakap dengan orang tidur. Lelaki tengok bini duk tidur, abang buat kat bang teh sat. Tengok teh tak siap. Ni buat roti bakar sat. Boleh lah, nak cakap boleh. Tapi benda yang kita minta tu tak main. Pasal akal dia tak ada, dia tidur. Dia tidur. Hang ni 4 kali dah aku minta. Hang buat tak tahu je kat aku. Memang dia buat tak tahu lah. Pasal tu sangat tidak, orang kata ghairu ma'qul. Tak masuk akal. Kenapa orang nak pergi minta pada dia? Kalau dia kena azab, macam mana dia nak tunai permintaan kau, dia kena azab? Macam kita pergi pada orang dalam penjara. Pergi orang dalam penjara, dia duduk Sungai Buloh, jumpa dia, Assalamualaikum, sudah kata orang ni tak maklum, hang boleh tak? Maklum hang dulu tu gajah. Boleh lah kita bagi surat tu kat dia, warden ambil bagi kat dia, tapi surat tu sampai tak? Sampai apa, dia kena penjara. Surat tu tak sampai. Kalau orang tu kena azab, kita bagi salam kat dia, kita minta dia tolong kita, anak sakit ke apa ke, macam mana dia nak tolong, dia kena azab. Pasal itu kata Imam Ibn Qayyim, apabila wujud tawassul yang dilarang oleh agama, dia mesti akan bercanggah dengan nas dan akan bercanggah dengan kuasa. Tak boleh. Kalau kita nak pergi bercakap dengan orang yang mati, kita mesti ada dalil khas. Mana dalil lain yang kata boleh bercakap, boleh bercakap, boleh bercakap? Mereka tidak boleh tolong. Dan ini kalau kita buat berkenaan dengan minta pertolongan, minta hindar daripada kesusahan, ini berkaitan dengan bidang kuasa Allah. Jangan main-main, dia boleh merosakkan akidah. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Dia punya dalam bahasa Arab itu bukan sembah, tad'u ni memohon, meminta. Janganlah kamu pinta min dunillah, selain daripada Allah, yang benda itu ma la yanfa'uka wala yadurruka, benda tu sama sekali tak boleh bagi manfaat pada engkau dan mudarat pada engkau. Kita duduk depan kubur orang mati, duk minta, ma la yanfa'uka wala yadurruka. Dia dapat nikmat, dia tak boleh tolong. Dia kena azab, lagi dia tak boleh tolong. Allah kata jangan demikian. Fa in fa'alta, kalau kamu buat juga perbuatan yang ditegah itu, fa innaka izam minaz zalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Zalim di sini apa dia? Syirik. Mana kita tahu? Sebab Luqman kata pada anak dia, inna syirka la zulmul azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Mana kita tahu di sini adalah syirik? Sebab perkataan dia, la tad'u min dunillah, jangan minta lain daripada Allah. Permohonan berkaitan dengan tauhid. Maka siapa melanggar tauhid, dia melakukan syirik pada Allah. Itu dia nak bagi tahu kepada kita tentang tawassul yang tidak benar. Adapun tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menyatakan ya Rabbku, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuhlah aku, maka hal itu termasuk bid'ah. Dia buat nota kaki, bid'ah adalah suatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada sumbernya dalam syariat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melakukannya. Dalil lain adalah bahawa Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas radhiyallahu an, yang ketika itu dia masih hidup. Pada saat itu Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Pasal itu apa yang menjadi hak Tuhan jangan dipindahkan kepada makhluk. Ya Allah, dengan berkat Nabi. Nabi memang ada berkat, tetapi bila kita sebut berkat setelah Nabi wafat, dia ada masalah. Rasulullah ni orang yang berkat ketika dia hidup. Betul dia berkat. Bukan kata, memang betul macam orang duk cerita rambut dia berkat, ayak peluh dia berkat, semua dicatat dalam hadis yang sahih.
Semua berkat. Darah dia berkat, ayat semua berkat. Masya Allah, berkat. Tapi ketika baginda hidup, dan berkat-berkat baginda ni dia berkaitan dengan mukjizat. Kita panggil bab al-khasais li Rasulillah. Dia benda yang khas dekat Rasulullah. Ada kat Rasulullah, benda tu tak ada pada orang lain. Abu Bakar tak seberkat itu, Umar tidak seberkat itu. Tidak ada. Maka mesti dihati-hatikan. Dia ini Rasulullah. Ya, sahabat. Ya. Maksudnya tawassul dalam konsepnya mesti Abbas doakan untuk hujan. Ya. Maksudnya bukan dia macam dengan berkat Abbas. Ada Abbas doakan. Ya, kata Umar, ya ammu Rasulillah, wahai bapa saudara Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka Abbas tadah tangan. Ya Allah, inilah tangan-tangan yang menadah kepadamu, ya Allah. Kami menadah seperti Rasulmu menadah, ya Allah. Berdoa dengan doa Rasulmu, kesianlah kami, turunlah hujan. Itu tawassul. Jadi daripada situ, kalau kita tengok orang baik-baik, kan, kita kata sahabat, ente doa kat anak sikit boleh tak? Tapi dalam sejarah Islam, itulah waktu yang Umar buat, lain dia tak buat tu. Orang putih kata desperate, hujan tak turun, ni tanah Madinah dan Mekah kering kontang. Dia ambil peluang itu. Selalu dia jumpa Abbas, dia suruh baca doa ke tak? Maknanya tawassul ini wujud bukan selalu. Dia bila kita ada sesuatu kepentingan yang sangat-sangat. Masalan, orang kita tengok sahabat kita ni, Masya Allah, anak dia kena kanser, keadaan nak mati dah. Kita kesian, kita pun Allah apa doa aku nak bagi, kita pun tahu. Kita sendiri pun nak baca doa subuh tadi lambat. Kita tahulah diri kita. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim kata kita sedekah dan kita berdoa. Kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kita sedekah dalam model yang mahal sikit. Pisang mahal tak bolehlah rendah sangat. Sesuatu yang agak mahal. Kita 100 itu kita, kalau bagi 10 jantung tak goncang, bagi 100 gancung jantung terasa. Kita bagi 100, ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Kita kata, ya Allah, aku pertaruhkan sedekah aku, kau makbulkanlah doa aku. Selalu kita tak buat lagu tu. Selalu kita baca doa elok, memohon pada Allah, tapi hari itu kita harap doa kita Allah makbul. Dalam dah bagi 100 hanyut dah, kita jalan-jalan jumpa satu orang warak. Kita kata, ya Allah, dia ni warak lah. Kita Assalamualaikum ke dia, kita kata, tolong doa sikit kat saya. Dia pun tak datang. Ya Allah, tunaikanlah hajat. Kau maha mengetahui hajat si fulan ni, ya Allah. Kabulkanlah yang baik. Selalu kita tak jumpa orang buat begitu. Bila masalah kita tu menghimpit, barulah tawassul itu dipergunakan. Jadi kita berzikir macam biasa, berebus sedekah macam biasa. Jadi ibadat kita buat ni, dia macam satu khazanah kita simpan. Pada hari kita memerlukan, kita boleh pakai dia sebagai perantaraan, sebagai wasilah supaya Allah pandang benda tu, Allah makbulkan hajat kita ni lebih awal daripada hajat-hajat orang lain. Baik ikhwan, tawassul ini dapat mengheret kepada perbuatan syirik. Bila kita silap tawassul, dia akan bawa kita pada syirik. Pasal itu agama ikhwan peruntukkan baca doa ni. Doa lah benda paling bersih antara kita dengan Tuhan. Dia tak pakai nama orang. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad dalam doa, hanya selawat saja. Selawat bukan kita suruh Nabi, minta pada Allah bagi selawat kat Nabi. Apa makna selawat? Kebaikan demi kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita kata, kau berilah kebaikan pada Nabi kau Muhammad. Itu makna selawat. Pasal itu doa start dengan Alhamdulillah, bukan start dengan selawat. Selawat duduk di belakang. Pasal kalau kita letak selawat depan, Alhamdulillah belakang, tak betul. Dia akan jadi macam kita meminta pada Nabi. Selawat kena duduk di belakang. Tanda-tanda tangan, Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah, baru selawat.
macam selawat dalam salat tu kan, sangat baik selawat tu. Lepas tu baru minta Allahumma ghafirli, ya Allah bagilah ke aku keampunan ya Allah. Jadi kita selawat pada Nabi kerana Allah suruh selawat pada Nabi. Jadi tak ada pada antara orang lain. Tak ada siapa dah antara kita dengan Tuhan. Minta khazanah yang kita nak minta, Al-Wahhab, Al-Ghani. Nabi ajak kita baca doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Pakai nama Allah, nama Al-Hayyu, nama Al-Qayyum. Tuhan yang maha hidup, maha berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmat kau, kesembalan kau, astaghith, tolong aku ya Allah, kerana kau lah satu-satu yang boleh tolong aku. Kita ambil cara Nabi baca doa, kita baca doa lagu tu. Baik ikhwan, apabila diyakini bahawa Allah memerlukan seorang perantara seperti raja atau pemimpin lainnya, kerana kita bererti telah mempersamakan yang maha pencipta dengan makhluknya. Tak boleh. Doa adalah ibadat yang khusus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini rahsia kita, ini hubungan kita dengan Tuhan. Dia tak boleh ada orang lain, tak boleh ada orang lain. Kita dengan Tuhan, dan Allah sangat cemburu kalau ada orang lain. Kita sebut nama-nama dia, kita pergi sebut nama Tok Syekh manakah. Apa hal Tok Syekh tu dah meninggal dah. Maka tak boleh, bersihkan doa kita kepada Allah, bersihkan dia. Ikhwan, ini termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang. Tawassul termasuk duduk panggil madad Rasulullah, madad. Madad tu maksud dia tolonglah. Kalau Allah madad lain lah, Allah penolong. Dia Rasulullah madad. Kalau Syiah, madad Husin, madad Hasan, madad Fatimah. Kalau puak-puak belah Pakistan, semua ni mengaku sunnah belaka. Dia buat Pakistan, dia madad Rasulullah. Tak, ahli sunnah tak ada madad Rasulullah. Ahli sunnah Allahu Ahad, Allahu Samad. Ada Allah. Pasal itu doa kita, Allahumma Rabbi, ya Allah penciptaku. Itu saja. Dan ada juga benda kita kena tahu ikhwan. Apa dia? Berdoa adalah hak kita kepada Tuhan. Itu benda asas. Kita berdoa, Allah suruh kita. Allah tak benarkan kita minta pada orang lain. Minta dalam bentuk ibadah ni hanya pada Allah. Minta dalam bentuk hidup ni lain. Kita sahabat ni, kita macam ni duk mengaji pen tak bawa. Bukan menjadi satu kewajipan di sisi Allah menunaikan hajat kita. Tak, bukan kewajipan. Allah memberi kepada kita. Ialah kita bila Tuhan tak bagi pada kita, kira tak bagilah. Nanti Nabi cerita dalam hadis pemberian Tuhan tu macam mana pula. Kadang-kadang Allah bagi, dalam hadis Nabi sebut,
dalam bentuk apa dia? Tuhan tak tunai hajat kita, tapi dia selamatkan kita daripada satu benda yang terlalu besar. Terlalu besar. Kita patut cara buatan kita ni duk bekerja, kita kena dah benda tu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kita berkat daripada doa kita yang dia tidak makbulkan. Pasal itu cara kita meminta hanya pada Allah, tapi di pihak Tuhan dia nak makbulkan doa kita, dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Dia tak bagi kita dalam bentuk ni, dia bagi kita dalam bentuk selamat daripada mudarat. Selamat aksiden kereta remuk, kita jatuh atas rumput. Boleh duk makan koci lagi tu dengan molen mai. Orang tanya siapa yang aksiden tu? Tengok-tengok hamba Allah ni. Tak patah sana, tak patah sini. Selamat. Wahai, timbang balik dengan kita minta Tuhan tak makbul tu, yang ni kira double punya makbul. Kadang-kadang Tuhan bagi dalam bentuk kegembiraan yang lain. Tadi dia bagi bentuk, dia bagi kita gembira kot lain. Mai kat kita satu apa pun tak dapat kita doa, tapi mai kat anak, mai kat cucu, mai kat menantu, tak minta apa-apa, rezeki dia pun mai baca ayat hujan. Allah makbulkan. Tapi lebih pedih lagi pada para anbiya ni, di atas dunia ni macam tak ada apa, tapi dia tukar dengan, kita kata dengan karb, dengan huru hara yang ada di hari akhirat. Kita mendapat satu jalan yang selesa di atas beberapa tangisan kita di dunia ini. Itu kita kena tahu dalam berdoa. Kita berdoa pada Allah, tapi Allah nak bagi apa pada kita? Pahala tentu dah. Kita berdoa, pahala dia bagi, ganjaran yang melayakkan kita masuk syurga dia bagi. Cuma seketui hak kita doa tu. Bila Tuhan tak bagi, bukan makna dia tolak doa. Bila Tuhan bagi, dia itu bukan tanda kemuliaan. Al-Quran kata, fa ammal insanu iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Ini orang Allah uji dia macam mana, Allah bagi semua, dia nak Allah bagi, dia dapat semua, dia jadi satu orang yang lalai. Dia kata apa? Rabbi akraman. Semua aku mau dapat. Aku nak kata tak pasti lah nak kata apa, tapi buat masalah dapat semua kata. Cara cakap tu dalam ni kembang, macam roti buah dalam air panas yang kembang penuh. Dalam ni kembang. Satu orang pula, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah bagi sempit kot tu, bagi sempit kot ni, di ujung hidup dia kata tengok Tuhan tak sayang kat aku. Allah tempelak. Allah kata kalla, apa yang kau fikir, dua orang ni fikir salah total, kata Allah. Bukan begitu cara aku layan hamba. Adapun hamba Allah ni, aku sedang muliakan dia dengan ujian. Hamba Allah tu, aku sedang memberi satu ujian yang besar pada dia. Orang ini aku nak bagi mulia dengan ujian, orang itu aku bagi hina dengan kekayaan. Kalla, bukan fikir macam tu, kata Allah. Bukan mesti satu orang tu miskin, satu orang tu kaya, itu alamat mulia dan hina. Tak, itu bukan alamat. Kalla dalam bahasa Arab ni menafi total cakap orang. Kalla, bukan macam tu. Sebenarnya dua-dua orang ini sedang melalui satu ujian penilaian daripada aku. Jadi itu yang kita tahu awal. Berdoa pada Allah dan mengharap Allah bagi. Harap itu kena ada. Raja dan khauf ada. Harap, raja dia bagi. Khauf ni satu ketakutan. Ya Allah, kalau hang tolak, ke siapa aku nak mengadu lagi? Macam Nabi Adam kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perkataan Nabi Adam ni teriak malaikat. Nabi Adam dia kata pada Allah, wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau hang tak ampun aku ya Allah, wa tarhamna, kalau hang tak rahmati aku ya Allah, aku akan jadi orang yang paling rugi. Apa balaghah doa Nabi Adam? Satu, ya Allah, aku tak ada tempat dah nak minta ampun dan rahmat. Hanglah satu-satu yang ada. Hang bukan di antara satu-satu. Kalau hang tolak aku ya Allah, aku mesti celaka. Penulis tafsir, dia tulis dalam tafsir, dia kata doa Nabi Adam ni masa turun daripada surga ni, kalau kita nak tuliskan, ibarat macam satu anak dihalau keluar oleh ibu dia daripada rumah. Kalau kita nak faham doa ni, dia kata
Jadi anak ni dia halau keluar dan ibu tutup pintu. Maka anak ni duk pusing keliling rumah. Anak tu duk panggil mak dia. Mak, kalau mak tak bagi perlindungan, tak mana perlindungan aku nak cari mak. Kalau hang tak buka pintu ni, aku nak berteduh di mana mak. Kalau hang tak kasih aku, siapa nak kasih aku macam mana hang kasih aku mak. Maka Nabi Adam berlegar kepada Allah macam tu. Dia duk kata, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia duk ulang. Budak ni punya duk menangis sampai dia sembam pipi dia ke tanah. Barulah mak dia buka pintu. Artinya kita berdoa pada Allah sungguh-sungguh. Allah Ta'ala menerima doa daripada hati yang yakin. Tapi walaupun kita doa sungguh-sungguh, kadang-kadang hajat tu tak mai, kita jangan susah hati. Jangan susah hati. Sebab doa ni ikhwan, dia bermakna habis dah usaha kita baca doa, kita menyerah keputusan itu pada Allah. Kita kata, ya Allah, aku baca doa, hang uruslah hidup aku ya Allah. Dan kita kena tahu Allah pengurus yang paling terbaik. Wa kafa billahi wakila. Allah itu sudah cukup jadi satu-satunya pengurus, dan jangan cari pengurusnya lain. Tok bomo ke, tangkai ke apa, jangan. Allah boleh jaga alam ini. Allah boleh jaga alam ini. Baik ikhwan. Baik, pertanyaan, apakah doa itu memerlukan perantaraan manusia? Dalam kita baca doa, perlukah kita cari manusia? Jawapan tidak, sama sekali tidak. No way. No way. Tak boleh. Betul kan no way? Kan ada bahasa lain? No, tak boleh. Sekali-kali tak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku dekat. Dekatnya Tuhan dengan kita ni sampai yang lain jadi jauh. Allah kata dalam banyak-banyak yang dekat dengan aku. Aku. Iyalah, saya kawan dengan Abang Adi daripada tahun 54 lagi. Kami kawan. Kawan lama dengan Abang Adi. Tapi dekat lah. Tidur sebantai semua. Dekat. Tapi ada masa bila saya nak pergi kepada Abang Adi, dia ada syarat. Berdekat macam mana pun, saya duk pergi baju tak pakai, lari Abang Adi. Tapi kita dekat dengan Tuhan ni sampai tak ada syarat. Hubungan kita dengan Allah ni punya dekat sampai tak ada syarat. Tak ada syarat. Kita masuk dalam tandas kita dekat dengan Allah, kita masih pohon pertolongan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masih pohon pertolongan dia. Kita duduk dalam tandas, kita duduk riau ke orang. Kau orang suka. Tapi Allah Jalla wa'ala punya dekat. Dia kata dalam banyak-banyak orang yang dekat dengan, dalam banyak-banyak semua orang yang dekat dengan hang ni, Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, dia bertanya tentang aku, katalah sepatah pada depa fa inni qarib. Lebih-lebih ayat ni turun berkenaan dengan orang yang tanya dekat Nabi tu, orang yang bermasalah dalam hidup. Semua orang lari pada hidup, nak minta tolong kat siapa? Fa inni qarib. Muhammad bagi tahu kat dia, orang yang tak pernah lari daripada manusia, walaupun dia jahat macam mana sekalipun, hanya Allah. Allah terlampau dekat dengan dia. Dan Nabi SAW bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Nabi kata, sesungguhnya kalian memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia sentiasa bersama kalian dengan ilmunya. Pasal itu bila kita baca doa, kita tak perlu doa orang lain. Tak perlu ada satu orang pergi ambil doa kita, pergi hantar dekat Tuhan. Tak perlu. Itu bila Nabi tanya kepada orang-orang bukan Islam, musyrikin, yang duk pergi buat tokong banyak-banyak sangat ni pasal apa? Dia pun jawab kat Nabi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah, cuma dialah duk angkat pergi jumpa Tuhan. Kita tak perlu. Tak ada nama orang lain. Terus berdoa pada Allah. Tak ada dah. He, hoi. Tak ada. Orang bagi petua sebut nama si fulan, tak ada. Tak ada. Dan tidak ada doa Nabi begitu.
Ikhwan, bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Minta orang hidup doakan kita. Ya, diperbolehkan meminta doa dari orang yang masih hidup untuk kita, dan tidak diperbolehkan meminta doa daripada orang yang telah mati. Orang hidup boleh, orang mati tak boleh. Orang mati yang perlu doa kita. Kalau kita boleh, orang mati tu boleh baca doa pada orang hidup, jadi sembahyang mayat ni macam pasal dia boleh baca doa sendiri kan. Apa teruk baik kita pergi mayang kat dia? Pasal tak boleh mayat sebagai bukti dia tak boleh mendoakan kita. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dari kita ke dia, bukan dari dia ke kita. Ziarah mayat, nama ziarah kubur kan, kita ziarah dia. Tak faham, tak biasa ziarah orang mati ziarah hang. Biar betul. Orang mati ziarah orang hidup, tak mampu orang hidup. Sama kita ke dia, bukan dia ke kita. Dia hanya one way, bukan two way. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kita baca doa, kita ingat ke orang lain. Kita minta Allah ampun kita, Allah ampun lain. Kita, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kita dulu, jangan minta ke orang lupa minta pada kita. Rabbi ghafirli, kita dulu, ya Allah ampun dosa aku, wali walidayya, baru mak pak kita. Ya Allah bagilah syurga kat mak pak aku. Dekat kita tak minta apa. Ini doa yang khata', yang salah. Doa ni tidak akan makbul, salah. Kita kena doa ke kita dulu. Rabbi ghafirli, ampunkan aku ya Allah, wali walidayya, barulah ampun dosa mak pak aku. Tak minta apa pun kepada orang, minta kepada kita dan minta kepada orang ramai. Kita minta kepada orang Islam di Myanmar, ya, kena bunuh, kena itu, kena ni, mesti ada doa kita peruntukkan. Ada negeri orang dah, bukan masalah negeri, masalah hubungan mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, mesti ada peruntukan doa. Mayang seorang kita tengah malam, ya Allah tolong nasib mereka dibunuh oleh orang-orang Buddha. Nampak baik tapi jahat, nampak baik, muka hidung tu baik, kalau masuk mana-mana model busana lah dapat dia tu, tapi hati perut pun nak buat. Inilah kekufuran, inilah kufur ikhwan. Kufur ni dia tak pernah baik. Pasal agama kita ni agama yang berinteraksi dengan manusia berdasarkan dia punya interaksi, ya. Dia lalu depan kita. Nanti antum tengok, saya tengok dekat Iraq, Saddam Hussein dia buat satu peraturan jalan raya. Kita berjalan kaki, kalau kita jumpa inilah orang-orang bukan Islam ni, dia akan tulis di kepala jalan, dia suruh kita himpit kawan tu. Himpit. Dia kalau kita himpit dia macam mana kau polis tak tangkap kita. Pasal apa Nabi sebut macam tu, himpit dia. Dia tak boleh besar kepala di sini. Dia bayar jizyah kat kita. Hak dia kita tak ambil, tapi dia tak boleh. Orang Melayu kata apa? Bagi muka mau kepala. Muka bukan kepala ke? Ada kan? Bagi apa kan mau apa ke? Bagi betih nak paha. Bagi paha baru mau kepala. Tengok. Dia naik. Tapi tak ketahuilah Al-kufar dinukum wahid. Apa nama sekalipun, agama kafir adalah satu, Nabi kata. Ini hadis Bukhari. Agama kufar dinukum wahid. Nama apa tak apa, tapi mereka satu, Nabi kata. Islam satu. Apa dia? Agama rahmat. Agama rahmat. Nak bunuh, nak bakar nyamuk pun agama tak bagi. Nak bakar nyamuk pun agama tak bagi. Antum tahu, kita pun tak tahu apa bila duk berlaku dekat adik-beradik kita ni. Kita duk tengok sikit-sikit dalam agama Buddha, nak bakar semut pun tak boleh. Tak boleh ambil nyawa satu orang dalam agama Buddha. Bagaimana boleh sembelih orang? Orang putih kata should be wrong somewhere. Tak boleh. Dia tak boleh sakiti hati orang. Agama Buddha tu tak boleh sakiti hati orang. Jalan tak pakai kasut. Yang kata sahibul ma'rifah tu, dia nak Gautama Buddha tu,
Nanti hamka sembang dalam kitab dia Al-Azhar, hamka kata kemungkinan dia hidup satu zaman dengan Nabi Zulkifli. Dia orang baik. Dan hamka kata kemungkinan dia adalah Nabi Zulkifli. Kata hamka. Ini dia punya, biar pergi kat dia lah. Tapi dia punya hal lah. Hamka ni pun dia ada kepala satu macam juga. Biar pergi kat dia lah. Tetapi asalnya orang baik. Orang baik. Tapi apabila tambahan itu berlaku banyak, nak memahami alam nirwana, apa itu nirwana, fanakan diri. Pasal tu duk nirwana tu fana diri. Nabi tak ajak kita fana diri kecuali tasawuf aja fana diri. Pasal tu jangan habaq kat orang lah. Ayah orang marah kita pula. Ya, pasal fana dia tak berasal daripada Islam. Fana diri dia berasal daripada Buddha. Dia panggil nirwana. Kemudian diterjemah dalam ilmu bahasa Arab fana. Fana tu diterjemah dalam bahasa Arab. Fana. Tak mana nak cari dalil fana diri ni? Duduk di tengah-tengah dunia fana akan diri. Sampai tak makan tu, tak makan ni. Yang duduk seorang-seorang tafakur. Kerja Buddha, bukan kerja Islam. Pengaruh tu banyak masuk dalam Sufi. Tak makan tu, tak makan ni, tak makan darah, tak makan sembelih, pasal nak jaga hati. Masya Allah. Nak jaga hati, tak makan apa? Tak betul. Nak jaga hati kena cara Rasulullah. Orang yang paling bersih hati Rasulullah, bukan kita. Hati yang paling bersih hati Rasulullah. Apa dia makan, kita makan. Apa dia tak makan, kita tak usah makan. Sebiji kehidupan Rasulullah itu kita contohi. Semayang macam Rasulullah, zikir macam dia, berhati budi baik lagu dia, follow dia betul-betul, kita akan jadi bersih hati macam mana Rasulullah bersih hati. Tolak itu, tolak ini. Pasal itu doktor apa nama, doktor Pakistan kita ni, doktor Zahir, bukan Zakir Naik, dia tak naik lagi dia ni. Dr. Ehsan, Dr. Zahir Ehsan Hilali, lagu tu lah, payah nak ingat nama dia. Dia menulis satu buku perjalanan sufi yang sangat menyeleweng. Itu PhD dia, Dr. Ehsan. Lagu tu lah kan. Dia dibunuh oleh orang Syiah dan Sufi di Pakistan. Tapi hajat dia, satu hari dia ziarah makam Rasulullah, dia tengok baket, dia kata, ya Allah, aku sayang kat kekasih hang, izinkan jasad aku duduk di sini ya Allah. Allah makbul doa dia. Dia kena bom di Pakistan. Bila dia kena bom Pakistan, kerajaan Saudi tahu, hantar kapal terbang khas sebab dia buat PhD di sana. Ambil dia, bawa pergi ke hospital Mustashfa Saudi di sana. Tiba-tiba dia mati di sana dan ditanam di baket. Hajat dia Allah makbul. Allah bagi hajat dia. Ya, hajat dia. Kita pun kena ada niat lagu tu, ikhwan. Kita sayang Rasulullah. Ya Allah, satu hari bagilah jasad aku ni duduk sebelah Rasulullah. Nak duduk sebelah tu tak dapat lah. Bakat. Dan doa-doa lagu tu tidak salah, dibuat oleh para salafus salih. Pendedahan. Ada orang belajar sufi, belajar tasawuf, dia tak mau baca benda ni semua. Sekali-sekala dia dengar kita cakap, tocang dia naik, tanduk dia naik. Kata apa ni duk marah tasawuf? Bukan marah, awak bacalah sikit. Keluar daripada pemikiran yang kuno tu, baca sikit. Tesis orang, ini dunia mengesahkan PhD dia. Dia bukan pergi tulis tepi jalan, tepi parit, lepas tu dia sains sendiri. Dunia Arab, dia punya perbentangan master dia pun kita nak takut. Dunia Arab punya PhD, letak 5-6 profesor. Dia ni tanya balaghah, dia ni tanya nahu, dia ni tanya saraf, dia ni tanya penggunaan kalimah, dia ni tanya tentang sebab ayat, dia ni tanya pasal jumlah ayat yang pakai. Nak dapat satu PhD di dunia Arab ni macam perempuan nak bersalin, susah. Tiba-tiba dunia mengisytiharkan. Ada buta, syekh tu buta, mengesahkan PhD, syekh tu buta. Kawan buat PhD, dia kata, alhamdulillah lah aku dapat buta ni. Dia buta kan boleh tengok, tapi Allah bagi otak, dia boleh ingat setiap orang punya PhD buat dengan dia. Kawan ni ingat selamat, rupanya dia paling tak selamat.
Subhanallah ikhwan, bila dibentang PhD dia, baca dia nak dengar, baca dia suruh stop depan khalayak ramai dengan perkataan astaghfirullah. Syekh menangis, kata Syekh, ilmu adalah amanah, ilmu adalah amanah. Apa Syekh kata? Hang tiru orang, dia kata. Hang tiru orang. Syekh menangis. Yang buat PhD tak menangis, Syekh menangis. Hang tiru orang, dia kata. Syekh kata, 2 tahun sudah si fulan bin si fulan buat PhD. Hang cuba tengok muka surat kelima tulisan dia, sebiji macam mana hang tulis. Mustahil, dia kata. Hang boleh tulis sebiji macam tu di atas dasar kebetulan. Mustahil. Pasal dia tak lulus. Bukan Syekh tak mau bagi lulus. Syekh kata ilmu amanah. Buat betul-betul. Kekurangan yang dimaafkan. Tetapi menipu ni tak boleh terima. Menipu bermakna hang tak faham. Macam mana aku nak mengesahkan orang tak faham sebagai faham? Dan nanti bila hang keluar, hang jadi pensyarah di universiti, hang pula akan wariskan kebodohan ni pada orang lain. Dan Islam akan mewariskan ahli bodoh, dia kata. Aku tak boleh luluskan. Istighfar dia, astaghfirullah. Buta. Itu buta mata. Dia ni buta perut. Antum tengok, pengalaman saya tengok orang bentang macam tu, takut kita. Pasal tu mereka hebat. Tiba-tiba bila mereka tulis, mereka dedahkan nama-nama kitab kita tak pernah dengar. Dr. Hilali Ehsan tadi tu, dia dedah nama-nama kitab kita tak pernah dengar. Kalau pergi library tu jenuh buka satu kitab 10 jilid pasal tasawuf saja, perkembangan tasawuf dalam dunia Islam. Kita duduk di Malaysia ni, kita mengerti tasawuf macam mana? Syahdan cara kita lah. Bermula Sabang itu kita kata tasawuf. Dah, itu bukan tasawuf. Tasawuf ni cara fikir, cara hidup, cara ibadah. Sabang ni kalau tak ada tasawuf pun Sabang tu ada Rasul bawa Sabang. Lepas tu orang tak tahu tasawuf apa. Bacalah Dr. Mustafa Ahmad Numsuk punya PhD At-Tasawuf fil Islam. Dia dedahkan perjalanan tasawuf daripada zaman 100 tahun hijrah sampai zaman wujudnya Imam Al-Ghazali 505 hijrah. 5 dekad itu dia kupas macam mana satu PhD dia. Orang tak mau baca. Bila kita baca bagi, dia marah kita. Kita tengok pelak betul dia ni, pelak terus dia bagi tahu. Dahsyat. Jangan main-main ikhwan. Maka dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disebut bahawa seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan aku. Bukan saja orang buta, bahkan banyak riwayat orang datang pada Nabi minta dia disembuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa. Nabi baca doa supaya Allah Taala sembuhkan si fulan. Kan wanita yang kena penyakit suka pingsan tengah jalan, dia malu aurat dia, Nabi doakan. Maka tajuk yang dia nak cakap, kita boleh minta orang baik-baik doa kita, tapi tak boleh minta orang mati baca doa kepada kita. Ini dia akan masuk di dalam muqaddimah kepada syirik Allah. Dia dah mati, nyawa tak, doktor mengesahkan tak ada nyawa, tak ada nadi. Nak angkat tangan tak boleh, nak angkat jari tak boleh, nak angkat kelopak mata tak boleh. Tiba-tiba dia boleh bagi satu benda lebih besar, makbul doa. Mesti ada kuasa lain masuk dalam badan dia. Mesti ada pengaruh lain. Dan pengaruh tu pengaruh syaitan. Dia tak boleh pengaruh malaikat, sebab malaikat tak masuk badan orang. Malaikat maut kerja dia cabut nyawa orang, bukan pemasuk, cabut. Siapa yang masuk? Hantu setan. Macam mana hantu setan masuk tu kita boleh kata, kita boleh minta lah dia. Menurun berbagai berasap, cakap siapa kami Syekh Abdul Qadir Jailaini. Abdul Qadir Jailaini duduk di Baghdad, main Malaysia, pasport pun tak ada, apa pun tak ada. Dah duduk di tanah Arab, cakap Arab, masuk dalam badan kau ni cakap Jawa. Nak mohon pun patut padan lah. Syekh Abdul Qadir jadi cakap Jawa. monggo, duk monggo.
Bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, setan. Dan manusia beratuk nak meminta pertolongan. Ubat batu karang lah, ubat kanser lah, ubat tulang reput lah. Kata doktor kata kanser ni, kata Syekh mai. Tidak dinafikan setan ada kelebihan. Memang setan ada kelebihan, jin ada kelebihan. Tapi apa hal kita nak pergi minta ke dia? Jangan, hati-hati ikhwan, hati-hati. Baik. Apakah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ini benda yang kita mesti tahu, tugas seorang rasul. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Apakah tugas rasul itu? Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan risalah agama. Firman Allah Taala, "Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini tugas Rasul. Nabi tak mencipta apa pun. Apa yang Allah turun kat dia, dia cerita kat kita, itu saja. Pasal itu kita mesti dengar cakap Rasul. Pasal itu bila jadi apa-apa dalam dunia, selalu Quran kata pada kita dalam An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Anda tengok beza ayat atas dengan ayat bawah. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di atas ada wa ulil amri minkum. Yang tu masa bila? Masa tak ada tadazak. Ayat bawah fa in tanaza'tum, ada tanazak. Tanazak ni apa dia? Tak sekata. Dia cakap lain, kita cakap lain. Dia pandangan lain, kita pandangan lain. Tanazak tak sekata yang mencemaskan. Kalau khilaf tak sekata masih boleh bawa diri, boleh sembang. Aku tak setuju dengan hang, itu khilaf. Tapi tanazak tak boleh dah. Tak boleh dah. Lagu hang tengok muka aku tengok muka hang, dia lagu angkat meja nak balin. Tanazak. Pasal apa? Pasal agama. Dia ada pahaman dia, kita ada pahaman kita. Quran kata fa in tanaza'tum, bila kamu dah jadi macam ni dah, tengok Allah kata farudduhu ila Allah war rasul. Hanya kembali pada dua, pada Allah dan Rasul. Kenapa pada Allah dan Rasul? Sebab di antara orang yang bertengkar ni masing-masing ada rujukan. Dia ada syekh dia, kita ada syekh kita. Dalam pertengkaran, Quran kata siapa pun tak boleh kembali kepada mana-mana guru dia. Yang tadi awal ada ulil amri. Ulil amri mungkin boleh jadi umara, pemimpin, boleh jadi ulama. Tapi kalau tanazak, semua kena kembali pada Allah dan Rasul dengan kaedah dia. Kaedah dia apa? Dengar ayat Quran, kena dengar hadis yang sahih, itu keputusan. Siapa yang tak lebat macam ni, dia sombong. Nanti tengoklah macam mana orang nak selesai masalah dalam dunia hari ni. Macam mana nak selesai? Boleh selesai. Tengok Quran, tengok hadis. Nilai hadis dengan ilmu hadis. Di sisi ilmu hadis ni dhaif. Terimalah dia dhaif. Siapa abang tadi? Apa? Macam mana? Tengah makan tadi? Kat sini ke kat sana ke? Lupa dah. Katanya kita ni orang lemah, kena pakai hadis lemah. Ha? Bagus juga nak cakap lu kata. Ha? Kita ni orang lemah, pakailah hadis lemah. Ha? Kau kelakar sungguh. Aduh, orang lemah pakai hadis lemah. Aduh, beranak hari apa tak tahu. Dia ingat agama ni apa? Dia ingat agama ni apa? Dan pasal tu ikhwan, kadang-kadang kita cakap kasar. Bukan pasal tak hormat orang, tapi sekadar nak bagi tahu penjelasan. Apa dia? Kau tahu ke apa dia hadis lemah tu? Dhaif tu. Macam bateri. Bila kata bateri ni, handphone ni weak. Yalah, kita orang lemah pakai handphone lemah. Logik lah. Pergilah tanya orang buat handphone, Dr. ENT kan. Kalau rajin duk pakai bateri weak ni, duk cakap apa jadi dengan otak dan kepala otak ni? Ada kesan tu. Benda tu
Agama. Susah payah Quran kata dalam ayat 6 surah Al-Hujurat, fatabayyanu. Semak, kata Imam Muslim, daripada fatabayyanu nilah jadinya ilmu siasat hadis. Kita tahu mana hadis itu lemah, apa takrif lemah, macam mana nak amal hadis lemah daripada ayat Al-Hujurat, fatabayyanu. Macam mana kita nak baca hadis lemah? Ibnu Hajar tulis kitab Asin. Ibnu Hajar tulis, bukan kemarin pergi tulis. Ibnu Hajar tu 800 hijrah. Dia tulis kitab tu hampir 400 hijrah dah kita dengan dia. Siapa Ibnu Hajar? Tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia mensyarahkan Sahih Bukhari kepada Fathul Bari. Apa dia kata tentang hadis dhaif ni? Kata Imam Ibnu Hajar, yang pertama, hadis dhaif hanya boleh pakai dalam fadailul a'mal sahaja, titik. Sahaja, titik. Akidah tak boleh, halal tak boleh, haram tak boleh, sunat tak boleh. Nak kata makruh guna hadis dhaif pun tak boleh. Nak ambil hadis dhaif pergi tafsir mana-mana ayat Quran tak boleh, haram. Kenapa? Dhaif. Dhaif ni apa maksud dia? Ibnu Qayyim juga cerita dalam kitab dia Manarul Munif, Muqaddimah Manarul Munif. Kata Ibnu Qayyim, kenapa satu hadis dikatakan dhaif? Kerana dua hal. Kerana terputus sanad dan keraguan para rawi. Apa terputus sanad? Rawi yang bercakap pasal hadis ni, dia terputus dengan orang yang dia cakap. Dia kata, katalah dia kata Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik ambil daripada Abu Hanifah ambil daripada Abu Hurairah. Dia yang cakap lagu tu, dia tak duduk, dia tak jumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204 dah mati, dia lahir 300 tahun kemudian, tapi cara dia cakap, aku jumpa Syafi'i. Yang ni nama dia putus sanad. Macam mana hang nak ambil putus sanad? Orang tu tak jumpa si fulan. Lepas tu pula dia tu satu orang yang diragukan berita dia. Buka nama dia, ada report polis banyak sangat. Ini bohong tang situ. Imam Ibn Qayyim kata, masalah terputus sanad, masalah rawi, itulah menyebabkan sebab utama hadis itu jadi dhaif. Bila terputus sanad, satu berita tu, macam mana kalau semua berita macam tu? Dia jadilah dalam dunia kita macam ni. Orang boleh bunuh orang kerana satu berita tak betul. Kan cerita ni tak apa menarik lah, tapi nak bagi faham. Kita bila cerita benda yang tak apa menarik, dia mudah faham. Dia ni duduk rumah sebelah lagu ni. Kan pernah dengar kan cerita ni? Masa wifi dulu mula-mula keluar. Kau tak bisa? Saya macam-macam terkejut. Wifi dulu keluar. Kan cerita ni, kawan kita mangkuk seorang ni. Duduk rumah dekat rumah kawan tu ada wifi. Jadi bila dia tahulah dia tu punya apa, nak masuk tu kan. Jadi bila kawan tu balik kampung ke Sabtu Ahad, dia mainlah ke rumah kawan tu. Dia pakailah tengok wifi tu. Satu hari, lama dah kerja ni, lama dah dia buat. Tapi dia tak habaq kau tu rumah. Tapi tu rumah duk bayar bil lebih sikit lah. Bila satu hari dia nak pindah rumah, dia pergilah pindah. Dia ingat nak kena minta maaf lah kat tuan rumah tu. Dia pergi tulis, dia pergi hijau silap. Dia kata, Assalamualaikum, selama 3 tahun saya telah pakai wifi awak tanpa awak sedari. WIFI, dia aja WIFE. Type. Selama 3 tahun saya telah pakai. Awak tinggal je rumah, saya pakai. Awak tinggal je rumah, saya pakai. Saya sangat enjoy. Dia dapat lagu tu, dia tak jegil tengok muka bini dia. Ni kerja aku tak ada rumah. Tak ada cakap banyak. Kawan baru belajar karate do. Kena nampak jempun ke, nampak apa, kena pumpang. Dah mata nak lurus sebelah semua, baru dia hantar balik, saya minta maaf, bukan wife tapi wifi. Ikhwan, inilah nama dia cerita dhaif.
Tapi tak apalah, dia sedekah bini dia kan. Bini dia buat report polis, dia jumpa depan polis, saya dhaif, pakailah dia dhaif. Boleh buat lagu tu? Jangan main. Silap dengar orang cakap tak boleh riwayat hadis. Silap dengar. Pasal itu rawi tak pasti. Dia masuk di dalam dhabit yang tak jelas. Maka jatuh, dia tak boleh riwayat. Tak boleh riwayat. Pasal apa? Pasal Nabi sebut, man kazaba alayya faltabawa maq'adahu minan nar. Kau bohong sikit pada aku, satu tempat duduk kau dalam neraka. Nak cerita pasal aku mesti benar. Pasal apa? Inna kaziba alayya laisa kakadzibin ala ahad. Bohong pada orang lain tak sama dengan bohong pada aku. Lemah bermakna dia kena letak satu tempat. Pasal kata Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', Muqaddimah 22 jilid dia ada Al-Majmu', jilidnya awal tu. Dia kata kesemua hadis dhaif ni kalau kita baca tak boleh baca dengan perkataan yang tetap daripada Nabi. Dia kena baca dengan kalimah yang longgak. Dia panggil tamrid, tak boleh jazam. Jazam ni apa dia? Hadis tu dhaif tapi dia baca dengan nada yang pasti. Rasulullah telah bersabda. Tak boleh. Itu lafaz yang pasti. Dia mesti sahih. Dikatakan, diriwayatkan, semua pakai qila majhul. Depa kata, Nabi kata. Cakap dalam mahkamah lagu tu. Awak nampak dia bunuh orang? Depa kata, Tuan Hakim, depa kata dia masuk rumah kawan tu. Awak pasti dia bunuh? Depa kata dia bunuh. Kalau ada hakim terima, hakim tu silap makan ubat semalam. Hakim kata hang balik reh 2-3 hari ambil lagi. Tak boleh kawan. Tak boleh riwayat. Lepas tu hadis dhaif ni pula macam mana nak baca dia? Ulama hadis kata kalau nak baca dia, kita nak pakai hadis dhaif ni, pakai seorang-seorang, tak boleh dakwah ke orang. Sengak-sengak. Macam isap ganja seorang-seorang. Orang tak ada masuk pancok isap ganja. Hak rokok yang ada apa? Karen tu kan. Isap seorang-seorang. Orang main balik, buih hasap semua pergi ke tepi. Hadis dhaif macam tu amalan dia. Agama ni tidak lemah, agama ni kuat, agama ni pasti. Macam manalah kita lemah. Kita nak hadis lemah. Ini memang lemah betul ya. Jangan begitu ikhwan. Kita tidak boleh begitu ikhwan. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi, tugas para rasul. Dan Nabi SAW bersabda ketika menanggapi sahabat yang bertanya, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah. Maka Nabi menjawab, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Nabi hanya menyampaikan ikhwan. Pasal itu Islam tu Nabi sampaikan. Cukup hari dia balik bertemu Allah, dia balik bertemu Allah. Selalu Nabi akan bagi tahu kepada kita. Kita baca dalam Riyadhus Salihin, hadis-hadis Bukhari yang Nawawi simpan dalam Riyadhus Salihin. Nabi kata, aku dengan hampa ni ibarat macam mana satu orang duk bakar unggun api. Dia nyalakan kayu-kayu nak ambil panas. Tengah-tengah duk nyala tu, bila api naik atas, Nabi kata ni, segala kekatu, segala firash, binatang duk terbang ni, duk nampak cahaya seronok, lari pergi jatuh dalam tu mati. Nabi kata, aku ni macam duk keribah, jangan main, pergi tempat lain. Tapi Nabi kata, kamu lepaskan tangan aku dan kamu terjun masuk dalam kebinasaan. Ya ikhwan, sunnah yang dihampak ni macam permaidani yang putih. Kalau dibelajak pada waktu malam, cerah dia macam waktu siang. Bersih, la yaziru anha illa halik. Siapa yang keluar daripada permaidani ni, dia akan jumpa kesesatan. 72 golongan duk ada di sana. Dan semua 70 golongan ni ikhwan, punya alui. Tadi kan dia tunjuk surat khabar tadi tu. Tengok surat khabar utusan kan. Orang main entertainment. Salah ke entertainment? Dulu kalau kata salah kena maki ya. Ini ni salah, orang nak menyanyi pun tak boleh.
Hari ni orangnya kita agung-agung, surat khabar keluar muka depan. Dia keluar tarikat yang macam tu, macam dia tulis tu. Tu dia tengok. Ancaman tarikat baru. Bukan baru, kita dah pakai lama dah. Baru tahu. Ya betul ikhwan. Dulu kita sebut orang marah macam mana? Yang marah bukan orang lain. Yang marah Al-Fadil. Yang marah ni bukan kawan duk sapu tepi jalan tu. Kita bercerita dekat sapu tepi jalan tu. Dia kata, okey. Macam tu kan? Dia macam tu. Kita bercerita dekat Al-Fadil. Duduk. Zahara dinul muayyad. Kita habaq kat Al-Fadil. Kan? Ya Hanana. Kita habaq apa ni semua. Al-Fadil kata salah macam mana? Tengok ikhwan, 72 golongan. Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahid. Malaikat satu Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat aku. Selesai ikhwan. Tapi kita nak baca hadis ni pada orang, penat kita. Hadis ni patut dibaca seminit faham. Seminggu orang tak boleh faham. Nabi kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah masuk neraka. Bid'ah tu sesat, masuk neraka. Kita duk terang jadi pergaduhan. Kita kata kullu, dia pun belajar Arab juga, dia kata kullu bukan makna semua, sebahagian bid'ah. Tak pening kita. Nabi cakap depan sahabat orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Boyan. Sahabat orang Arab faham. Nabi kata kulluhum finnar, semua yang sesat masuk neraka. Semua sesat masuk neraka. Tiba-tiba dia kata tak, bukan semua sesat masuk neraka. Habis Nabi tak mana yang sesat tu? Nabi kata semua sesat masuk neraka. Umat kata bukan semua sesat masuk neraka. Habis Nabi duduk tak mana? Rupanya baru kita tahu ada sebahagian benda sesat tak masuk neraka. Duduk tak mana? Duduk tang syurga. Ada sesat masuk syurga. Antum tengok bagaimana orang pemain hadis Nabi. Orang pemain. Mereka ni selewengkan tafsiran pada umat. Kemudian mereka kata orang yang baca hadis cara benar penyeleweng. Pergi, kita kata kullu bid'atin dhalalah, dia kata mai dah pemecah belah masyarakat. Dia kata mai dah. Mai nak bagi pecah belah orang, mai nak bagi macam tak tahu dia kawan. Mai dah. Batu belah, batu bertangkuk ni mai dah, dia kata. Tu tengok, pecah belah. Salah terjemah agama. Aisyah isteri Nabi, ahli syurga. Apa Aisyah kata? Nabi sebut pada kami dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan satu amalan yang aku tak pernah beramal dengan amalan tu, ketahuilah Nabi kata Tuhan tak terima. You nak sebut entertainment, you sebutlah. Tetapi jangan you campur ibadat dalam entertainment. Ibadat, entertainment is entertainment. Tapi bila you buat entertainment, you bagi rupa parah ibadat, tengah-tengah duk berselawat, berdebar, Nabi mai. Amazing. Amazing. Bukan kata tengah berdemam. Bangkit salam, orang lupa diri sana, lupa diri sini. You bayar puluh-puluh ribu kat dia. Sekarang baru you tahu satu ancaman. Alhamdulillah baru tahu. Kalau tak tahu terus, Alhamdulillah lah, baru tahu. Alhamdulillah. Dulu kan ada satu lagu dulu kan. Alhamdulillah syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat. Alhamdulillah. Selamatlah. Tapi berapa orang nak terima? Hati-hati ikhwan. Pasal itu cakap Nabi lebih kita percaya daripada cakap orang lain. Kita iman cakap Nabi, iman. Dia kata pegang dengan sunnah dia. Addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang sunnah dia dengan gigi paling kuat, garham. Sunnah dia, sunnah sahabat dia. Kita pegang sunnah Nabi, kita pegang sunnah sahabat, kita buat pekak badak asad. Apa orang nak kata pada kita? Jalan terus, istiqamah jalan. Daripada Johor, suami isteri datang ke rumah saya Pulau Pinang.
Cari rumah saya 2 hari tak jumpa. Rumah saya ni termasuk alam gaib. Kesian. Daripada Johor, Tuan Haji Ismail. Kampung Mulia. Sungai Tiram ke? Sungai Tiram ke Ulu Tiram? Tapi belah Pasir Gudang lah. Mari 2 hari cari rumah saya. Kebetulan dia saya tak ada. Kesian. Tidur dalam kereta. Nak jumpa juga dengan saya. Lepas tu dengan izin Allah jumpa. Hari ketiga baru jumpa. Tu pun Pak Amit pergi ambil. Jumpa. Saya balik kampung. Saya menantu yang baik balik kampung. Balik kampung. Jumpa tak lama. Jalan daripada Johor datang ke Penang. Sesat 3 hari di Pulau Pinang. Masuk pulau, keluar daripada ingat rumah saya dalam pulau. Keluar mai pusing, tidur dalam kereta. Tidur tak tempat, apa tak tempat, nak jumpa sangat ustaz. Apa benda penting dia nak jumpa saya sangat ni? Saya bukan wakil rakyat. Ada benda dia nak sampai dengan saya. Nak sampai apa? Nak sampai ustaz, saya ikut sunnah Rasulullah, saya kena pulau satu kampung. Abang tu ya kawan. Ke siapa nak abang? Nak cakap ke siapa? Tak ada orang boleh faham. Hajah, isteri dia bercakap dengan lenangan air mata. Tapi kami faham satu benda ustaz. Satu benda kami faham. Rasulullah tidak berdusta ustaz. Saya kata saya cakap utara, orang Johor boleh faham ke? Dia kata boleh faham. Satu kuliah kami dengar sampai 7 kali. Satu kuliah dengar 7 kali kawan. Nak ambil faham. Bukan orang besar, bukan orang kecil. Orang very humble, orang susah. Main daripada Johor ke Pulau Pinang, drive, bawa teksi, nak bagi tahu ustaz, di Johor ada Ahlus Sunnah. Saya saudara ustaz. Kami adik-beradik ustaz. Jangan lupakan nasib kami ustaz. Saya kata tak takut ke pegang sunnah ni? Dia kata tak takut. Hajah jawab, isteri dia jawab, ustaz, dia orang apa? Ni apa? Cambodia. Tapi dah lama dah duduk di Johor. Kata Hajah dengan lenangan air mata, kalau mereka letak pistol di kepala saya pun saya tak akan tinggal sunnah ustaz. Lepas tu balik. Bukan ada apa pun. Itu bayar. Perasaan orang. Itu boleh bayang. Saya yang terima tetamu seistimewa tu, mai hanya nak berkongsi pengalaman hidup. 2 lelaki bini, tinggal anak 3 orang di Johor, tak boleh. Nak kena mai juga jumpa, nak kena habang juga, nak kena cerita juga. Nabi ni betul. Drive mai. Tak tentu arah, tidur, sesat. Habis cerita, lega, start kereta balik Johor. Masya Allah ikhwan. Akan sampai satu masa di mana Allah akan menghiburkan hati pengikut sunnah Rasulullah. Dunia akan memberi pengiktirafan kepada sunnah, dan dunia akan menunjuk betapa gambar bid'ah ini satu gambar yang cukup sesat. Tidak ada bid'ah yang benar ikhwan. Kesemuanya sesat dan dihumban ke neraka. Jauhi bid'ah dalam ibadah. Walaupun tengah kita duduk jauh ni, orang kata macam-macam. Yang kata macam-macam. Tetapi apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Jalan saja. Kalau kita duduk fikir, antum bayang 5:30 pagi saya keluar sembahyang subuh, ada orang tunggu tengah jalan. Bukan tepi jalan, tengah jalan. Kalau tepi jalan mungkin tunggu bahagialang. Ni tengah jalan. Tu dia dekat 5 kaki punya tinggi. Arwah dah. Saya bukan nak cerita buruk dia, tapi saya nak cerita sesuatu yang kita jumpa. Orang kata kambing 3-2 lagu tu. Kambing 3-2. Panjang dia 3, lebar dia 2. 2 inci. Tu panggil 3-2. Kan? Pegang tengah jalan. Saya duduk bawa kereta. Dia angkat. Dia nak pukul cermin kereta. Apa nak buat? Saya salah? Saya tak salah. Saya tak kacau apa anak dia. Anak dia yang kacau saya. Saya tak kacau apa anak dia. Kenal pun tak dia siapa. Pak Haji Bakar, arwah Pak Haji Bakar duduk sebelah saya, kata, Ustaz relax. Jadi apa-apa Ustaz jangan keluar. Dia orang tua, umur 60. Pak Haji Bakar keluar. Pasal apa? Saya takkan nak biar orang tua keluar seorang. Tapi kita ketang lah. Ayat kursi pun baca silap. Nu tinggal 2. Main. Kita bukan jenis kaki lawan dengan orang. 3-2, 5:30 pagi.
Nak ketang tu badan ketang. Aduh Allahu la ilaha ahad as-samad lam yalid. Tak boleh nak baca. Seram sejuk kita jadi. Tak pernah berkelahi kita. Tapi takkan nak biar orang tu ni keluar seorang. Bismillah, berani diri keluar terketak-ketak, dia main cekak baju. Nak kata buku 5 dia, kalau dia bagi pun hilang juga dalam muka kita. Korang ajak ni, bahasa orang Penang lah, korang ajak hang masuk kampung orang, hang tak sedar diri, hang duk ajak benda pelik-pelik kat orang, saya sengap, hilang hadis-hadis semua hilang dalam kepala otak, sebelah hilang. Ya ikhwan, kenapa? Bukan apa-apa, dia marah sangat dengan saya, marah nak pukul. Pak Haji Bakar tangkap dia punya kayu tu, dia tolak saya pergi ke tepi, saya rebah. Besar badan boleh rebah. Takut. Duduk tepi parit sengap. Macam Nepal mai tak ada permit, duduk macam tu. Sengap duduk. Orang tak kata ustaz, orang tak Nepal ni. Ni mesti depa buat ni. Sengap. Pasal apa? Marah sangat. Pasal apa? Pak Haji datang tolak dia. 5:30 orang nak bang subuh. Kenapa marah sangat ni? Ini korang ajak, dia kata. Orang ni korang ajak. Jahat. Duk ajak orang semain subuh tak ada kunut, kenuri, tak ada tahlil. Jahat orang ni. Tu boleh bayang. Tu saja kesalahan dia. Tapi masuk 3, 2, 4 kerja berat mandatory. Saya boleh rasa orang jalan pada Johor mai cerita nasib dia. Kita jumpa nasib tu. Kita keluar nak pergi semain jemaat, orang tanya nak pergi mana? Kita pakai kepiah, pakai jubah. Kita pergi tengok wayang kot. Nak pergi mana? Nak semain jemaat sini, pergi tempat lain. Dulu 7 tahun silam kena macam tu. Pergi market nak beli makan, nak beli ikan, nak masak. Kita bagi ikan sekilo, dia buat tak tahu. Sampai kita terperasan. Hei, balik menangis. Badan je besar tapi hati kecil. Menangis. Nak makan apa? Ambil batu rebus buat garam. Apa salah? Salah apa? Last sebelum saya keluar dari kampung, last punya. Apa salah saya? Dia tanya. Salah awak ni satu. Satu orang berani bangkit, dia guru silat. Bangkit, salah hang satu, dia kata. Hang punya salah satu. Hang ambil pasir, hang bol dalam periuk nasi kami. Apa tu? Tak boleh faham. Saya kata, tuan bercakap bahasa tua, saya bercakap bahasa muda. Saya tak faham. Tak faham. Bila yang saya pergi masuk rumah orang berpasir ni? Apa maksud dia? Kita dah ajak sunnah. Kita dah ajak bila berlaku kematian, tak ada tahlil mahlil. Dia anggap tu sebagai ambil pasir berperiuk nasi dia. Dia bila pergi tahlil rumah orang ni, dia bagi RM25, RM30 tekong tahlil. Semayang mayat dapat duit, mandi mayat dapat duit, gali dapat duit, malam 1, malam 2 dapat duit. Satu mayat. Yalah, saya dulu pun mulut jahat. Lah baru baik. Dulu mulut jahat. Saya kata, tanam pokok durian lambat makan, tanam orang mati cepat makan. Okay. Pokok durian 5 tahun, tanam orang mati lepas asar, makan terus maghrib. Baik tanam orang mati hari. Jadi mereka dengar tu tergurislah hati. Dah je macam kawan ni. Tapi saya buat sungguh. Kawan-kawan mati, saya ajak kumpul duit, beli kain kapan. Ada kematian pakai, jangan minta duit ke orang. Kubur, kita sama-sama pergi gali. Tu saya kira siapa, pegang cangkir seorang sikit, kita gali. Tak larat berhenti. Orang nak kata apa orang punya pasal. Ada satu mayat kawan, saya masa tu dah pindah, dah belah Tanjung ni. Mati, biak mayat sampai pukul 8 malam. Tak ada siapa nak sentuh. Ustaz kena mai. Saya mai pukul 9 malam. Baru bagi mandi mayat. Pukul 11.30 baru tanam mayat. Dah hampa duk ikut mamak tu mengaji kan, kami tak mau sentuh mayat hampa. Tu dia ya kawan. Apa salah? Tak ada. Bukan saya perkena GST. Saya tak perkena GST. Saya tak terlibat apa dengan apa wan apa M apa. Saya tak terlibat pun. Masa tu tak ada pun mendatang-mendatang ni semua.
Tapi pasal apa ikhwan? Pasal sunnah. Kata Tuan Haji mai pada Johor, Ustaz, saya jual rumah, saya jual tanah. Saya dah tak ada apa dah nak duduk. Saya nak duduk dengan orang sunnah, Ustaz. Tolong cari tanah kat saya. Saya nak duduk dengan orang sunnah. Siapa ikhwan? Nasib dia. Ini tugas Nabi. Tak ada apa. Kalau nak kaya lah saya ingat, kita join kan. Kita join. Apa yang masyarakat buat, kita join. Kita pun dapat, tambah kita al-fadil, semayang-mayang. Takkan bagi 50 kot. 50 orang tak mujarab. Up sikit lah kan. Kita al-fadil, talqin lain orang bagi. Duduk kampung ni, ikhwan boleh tukar kereta dengan duit ni. Tu ibarat dia bagi ambil pasir yang dalam periuk nasi. Bukan pasal apa? Pasal apa? Tak ada pasal apa. Ni kita duk bagi tahu tarekat macam ni, tarekat macam ni. Pasal apa? Pasal kita ada tarekat ke? Tak ada. Satu je pasal Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahidah. Nabi kata semua masuk ke neraka melainkan satu. Siapa satu tu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku, ikut sahabat aku. Tak mana kita pihak itulah kita cakap. Depan orang kecil, depan orang besar, depan pangkat, depan tak pangkat. Itu saja kita cakap. Semua masuk neraka kecuali yang ikut Nabi, dia ikut sahabat. Mai pula hadis Bukhari, Nabi kata kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga kecuali yang tak mau masuk. Sahabat tanya, siapa tak mau masuk? Nabi kata siapa yang taat pada aku dia masuk syurga, siapa yang ingkar pada aku dia masuk neraka. Pasal itu, macam tu tugas Nabi, macam tu kita ambil agama, macam tu kita amal, macam tu kita sampaikan. Tambah sikit pun tak. Baik ikhwatul iman. Soalan yang berikutnya dia kata, dari siapa kita minta syafaat Rasulullah? Kita nak minta syafaat Rasulullah ni dari siapa? Di hari akhirat nanti. Siapa boleh tolong kita? Siapa boleh bagi syafaat kepada kita? Yang ni kita tengok lagi sekali. Wallahu a'lam.